Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat pada topik terakhir di dalam subjek ITN ini berkenaan dengan Basic Network Performance, iaitu 5.2. Jadi dalam topik Basic uh, Network Performance ni, kita akan lihat beberapa arahan ataupun command yang digunakan untuk troubleshooting network. Baik, yang pertama adalah kita lihat berkenaan dengan interpreting ping result ataupun penggunaan ping command yang mana poin yang pertama merujuk kepada the use of ping command is a very effective method. Jadi ping command ini digunakan untuk, yang pertama adalah untuk test connectivity di antara poin yang pertama dengan poin yang kedua. Sebagai contoh, jika di dalam rajah kita nak menguji laluan di antara PC1 dengan PC2, jadi kita boleh menggunakan command ping pada command line interface PC1. Kita gunakan command ping dan kita masukkan address destination laluan mana yang kita nak uji. Sebagai contoh, pada PC2, jadi kita masukkan destination iaitu address bagi PC2 .10 bagi menguji laluan di antara PC1 kepada PC2. Baik. Jadi yang kedua, the ping command use the internet control message protocol ataupun kita sebut sebagai ICMP. Protokol ini yang digunakan bagi membenarkan arahan ping ini digunakan di antara source kepada destination, yang mana ia berfungsi ataupun perform pada layer yang ketiga di dalam OSI model. Jadi poin yang ketiga, a ping issue from the IOS such as a Cisco router with several indicator. The most common are, yang pertama ni kita dapat lihat apabila kita melakukan command ping, ada beberapa simbol yang digunakan sebagai indikator sama ada ping kita itu berjaya ataupun tidak. Jadi yang pertama kita dapat lihat tanda seru ni. Tanda seru ni bermaksud dia kata indicate recipients of ICMP echo message. Jadi jika sekiranya kita berjaya ataupun sukses untuk connect di antara satu poin kepada poin yang lain, jadi arahan ping tersebut akan ditunjukkan dalam bentuk tanda seru ni macam dalam command prompt yang ditunjukkan pada slide ni. Baik. Yang kedua adalah tanda dot. Jadi dot yang mana ia merujuk kepada time expired while waiting for an ICMP echo reply message. Ini bermaksud antara lainnya ia merujuk kepada proses connection di antara satu poin kepada poin yang lain itu tidak berjaya. Maksud tidak berjaya itu melebihi daripada waktu allocation time yang ditetapkan. Dia ada masa time out dia. Ada masa time out yang ditetapkan. Jika melebihi daripada masa tersebut, maka ia dikira sebagai melebihi echo reply message tersebutlah. Indicate the time expired, maksudnya telah melebihi masa time out yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah dia ada dilabel dengan U. U merujuk kepada an ICMP unreachable message with receive, di mana proses ping ini tidak berjaya dilakukan, mungkin disebabkan oleh beberapa masalah. Mungkin disebabkan oleh address destination yang dimasukkan tidak tepat, ataupun mungkin juga berkenaan dengan masalah daripada segi physical connection yang menghubungkan di antara source kepada destination. Jadi salah satu command yang paling banyak digunakan untuk proses pengujian di antara satu poin pada poin yang lain adalah penggunaan command ping. Penggunaan command ping, P-I-N-G. Baik. Kita lihat yang seterusnya, extended ping. Extended ping. Jadi kita ada kaedah yang kedua yang mana kita menggunakan command extended ping. Jadi poin yang pertama, the Cisco IOS offer an extended mode of the ping command which will give you more option as shown in the figure.
Jadi kalau kita lihat pada figure ni, command extended ping ni, apabila kita menggunakan command ping, jadi di sini dia akan membolehkan pengguna itu memasukkan beberapa option lain selain daripada destination address tadi. Jadi antara lainnya adalah protokol ataupun IP. Protokol yang kita gunakan, target IP address, sebagai contoh destination address seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, repeat count berapa banyak, datagram size, time out in second, source address dan sebagainya. Jadi dia ada banyak option lain yang boleh kita gunakan pada maklumat extended ping tadi. The mode is enter by typing ping in privileged exit mode without a destination IP address. Just type ping and press enter. Jadi kaedah untuk menggunakannya adalah dengan kita type ping saja, kemudian kita enter, dan di situ dia akan memberikan option-option yang boleh kita gunakan di dalam extended ping ni. The example in the figure to the left demonstration how to force or change the source IP address. This is very useful when troubleshooting. Jadi ini pun sangat berguna apabila kita perlu troubleshoot di semua arah connection bagi menentukan laluan mana yang mengalami masalah. Sebagai contoh, jika kita berada pada router yang kedua, jadi kita boleh menukar laluan source address ni daripada 10.1.1.1 iaitu pada bahagian atas ni kepada 10.1.1.2. Di sini kalau kita guna ping yang asal tadi, kita tak boleh mengubah laluan tersebut. Kita hanya one to one saja, satu laluan untuk source, satu laluan untuk destination. Tapi untuk extended ping ni, antara option ataupun kelebihannya, ia mampu untuk mempercepatkan proses troubleshooting, sebab kita tak perlu pergi pada satu host ataupun setiap host untuk kita ping. Cukup pada satu host yang connected kepada device tersebut, dan kita boleh menukar laluan untuk source dan destination address bagi proses ping ini tadi. Baik, seterusnya kita dapat perhatikan adalah berkenaan dengan network baseline. Network baseline ni adalah salah satu proses documentation yang kita lakukan. Jadi kita lihat beberapa point yang ada di sini. Yang pertama, establishing a network baseline is one of the most effective tool for monitoring and troubleshooting network performance. Yang kedua, creating an effective baseline is accomplished by measuring performance at various time over a period of time. Jadi sebenarnya proses network baseline ni, apabila kita perhatikan pada rajah, ia sebenarnya akan melakukan proses documentation. Kalau kita lihat, proses ping yang pertama berlaku pada 8 Februari dan proses ping yang kedua berlaku pada 17 Mac. Dalam kaedah ini, dia menggunakan address destination yang sama untuk menguji laluan di antara point A dengan point destination tersebut. Jadi di sini dapat diperhatikan juga terdapat sedikit perbezaan pada time, pada masa untuk reply ICMP packet ni tadi, iaitu pada 8 Februari masanya adalah 1 milisecond, manakala pada 17 Mac masanya adalah 6 milisecond. Manakala TTL ataupun time to left menggunakan ataupun menunjukkan maklumat yang sama. Jadi di sinilah yang disebut sebagai network baseline, yang mana mungkin dia akan buat documentation ini secara harian ataupun mingguan untuk melihat ataupun menganalisis sebarang perubahan di dalam yang berlaku di dalam network. Baik. Jadi yang ketiga, one method that can be used is to copy and paste the result of ping, trace and other relevant command into a text file with a timestamp. Jadi sini seperti yang saya maklumkan tadi, kita juga boleh menggunakan command yang lain, umpamanya tracer, ns lookup dan sebagainya. Dan setiap daripada command itu kita dokumentkan bagi melihat sekiranya ada sebarang perubahan yang berlaku di dalam network.
Jadi jika ada perubahan yang besar, sebagai contoh, masa time to life ni telah meningkat daripada 120, dia jadi lebih tinggi, 2000 saat ataupun 2000 millisecond sebagai contoh, maka di situ mungkin ada masalah bottleneck yang berlaku pada network. Jadi perlu diperiksa berdasarkan kepada maklumat documentation network baseline yang telah dilakukan. Corporate network should have extensive baseline statistic using a professional grade software tools. Jadi kita juga boleh menggunakan pelbagai aplikasi ataupun software-software lain untuk menganalisis network performance bagi sesebuah organisasi tersebut. Baik, seterusnya kita lihat pada command yang seterusnya, iaitu traceroute and traced command. Interpreting trace message. Baik, kita lihat poin yang pertama. A trace return a list of hop as a packet is a route through a network. Each route is a hop. Jadi hop kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan hop ni. Hop count ni. Hop ini maksudnya adalah daripada satu router sebagai ataupun networking device kepada satu networking device yang lain. Sebagai contoh, router A kepada router B ini dikira sebagai satu hop. Satu hop. Router B kepada router C ini dikira sebagai hop yang kedua, dan router C kepada router D ini dikira sebagai hop yang ketiga. Baik. Jadi sebenarnya penting untuk network administrator itu mengetahui berapakah hop count bagi laluan di antara source kepada destination, dan hop count ini ataupun trace hop ni boleh dilihat dengan menggunakan command traced. Boleh dilihat dengan menggunakan command traced di dalam Windows itu sendiri. When performing a trace from the router, jadi tetapi jika kita nak trace daripada router, maka kita akan gunakan command traceroute. Jadi dia berbeza daripada PC kita gunakan traced, manakala daripada router kita menggunakan traceroute. Kemudian address di belakang ini adalah address destination. Address destination di manakah laluan yang kita nak lihat hop ni, penghantaran hop tadi. Sebagai contoh, pada PC yang pertama ni dia nak mengetahui laluan kepada PC yang berada di host yang kedua, pada PC 4 ni. Jadi dia akan gunakan command traced dan masukkan destination ataupun address bagi PC yang keempat tadi, 10.1.0.2. Jadi di situ dia akan memaparkan maklumat hop count bagi laluan di antara PC 1 dan PC 4 tadi. Baik, sebagai contoh, kalau kita perhatikan pada command line interface ni menggunakan command traced, dan kita cuba nak traced sama ada menggunakan domain name service ataupun menggunakan IP address. Jadi di sini saya cuba untuk traced menggunakan domain name iaitu pms.edu.my sebagai contoh. Jadi di sini dapat kita perhatikan maksimum tracing adalah 30 hop. Maksudnya 30 laluan di antara router yang pertama hingga router terakhir. Jadi di sini dia akan memberikan maklumat, traced ni akan memberikan maklumat laluan tersebut, daripada laluan pertama di antara PC dengan sepatutnya ini adalah default gateway ataupun router gateway yang berada di dalam organisasi, iaitu di Politeknik. Itu 10.10.3.2. Kemudian dia akan dihantar kepada router yang seterusnya, dan di sini kita dapat perhatikan dia hanya ada 2 hop sahaja sebelum dihantar kepada internet, dan selebihnya dia ditulis itu request timeout. Selebihnya ditulis sebagai request timeout. Ini bermaksud bahawa laluan tersebut tidak dapat kita tidak dapat maklumat ni lah. Mungkin maklumat tersebut berada di luar organisasi, jadi tidak boleh dicapai
melalui local network. Baik. Ataupun kita cuba maklumat yang kedua. Jadi di sini kita cuba untuk menguji maklumat laluan hop di antara PC saya ni dan SPMP PMS punya server. Jadi sini kita dapat perhatikan dia hanya ada 2 hop saja, iaitu laluan pertama menghubungkan PC dan default gateway ataupun router yang berada di PMS, dan yang kedua dia pada router tersebut dia akan dihubungkan dengan destination server SPMP. Jadi kalau kita dapat perhatikan dia akan dilukis sebagai contoh. Ini PC saya, PC 1. Jadi PC 1 akan terus connect kepada router gateway, itu router 1 tadi, yang IP-nya adalah 10.10.3.2. Kemudian PC 1 router 1 ni akan dihubungkan dengan server iaitu SPMP lah, PMP tadi, yang mana address dia adalah address berapa? 10.10.1.87, iaitu 10.10.1.87. Jadi ini fungsi ataupun bagaimana dapat kita perhatikan traced itu, command trace route ataupun traced itu dilakukan. Baik, kita lihat poin yang keempat. Request timeout response indicate that the router did not respond. Baik, ini yang kita dapat perhatikan tadi. Kalau kita perasan pada bahagian atas ni, apabila saya cuba saya cuba trace route ataupun traced kepada web ataupun server pms.edu.my, kita perhatikan hanya ada 2 hop count saja kat sini. Yang selebihnya dia beri maklumat request timeout. Jadi apa maksudnya? Maksudnya di situ adalah bermaksud respond indicate that the router did not respond. Di router yang connect kepada pms.edu.my tak respond. Kenapa dia tak respond? It is possible that there is a network failure. Mungkin berlakunya kegagalan rangkaian yang menghubungkan di antara PC ni dengan server tersebut, ataupun or the router will configure to not respond to echo request used in the trace, ataupun router tu juga telah dikonfigure supaya ia tidak respon kepada sebarang request daripada user. Itu mungkin disebabkan oleh security implementation pada bahagian tersebut. Baik. Baik, yang seterusnya adalah kita dapat perhatikan penggunaan command show. Jadi dalam pembelajaran yang seterusnya, untuk subjek-subjek yang akan datang, kebanyakannya kita akan guna command show untuk membantu dalam troubleshoot serta maintain bagi rangkaian konfigurasi network. Jadi yang pertama dinyata di situ, network technician use show command extensively for verifying, untuk mengesahkan. Network technician menggunakan show command ini antara lainnya adalah untuk verify ataupun untuk mengesahkan the configuration and operation of a device, dan juga untuk proses troubleshooting. Yang pertama, show command ini digunakan untuk verify configuration, dan yang kedua juga dia digunakan untuk proses troubleshooting. Baik, di sini dinyatakan beberapa jenis command show yang biasanya digunakan. Sebenarnya ada banyak command show. Jadi kita lihat satu persatu. Antara lainnya adalah show running config, ataupun kita boleh nyatakan ia sebagai show run. Show run ni merujuk kepada semua configuration yang telah kita lakukan pada awal-awal configuration yang lepas. Jadi kita guna show run bagi melihat apakah command ataupun configuration yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ni. Baik, sebagai contoh,
kita ada satu router yang saya nak tunjukkan tentang penggunaan show command ini. Router ini telah dikonfigure dengan beberapa protokol OSPF, GRE, static route dan sebagainya. Jadi kita nak uji penggunaan command yang pertama dengan menggunakan maklumat show. Jadi dalam show ni kita boleh menggunakan maklumat perkataan penuh, iaitu show, ataupun kita just type sh sahaja dan kita typekan running config, ataupun kita nak guna show run saja. Jadi kedua-duanya akan membawa result yang sama. Sebagai contoh, saya type show run tadi. Jadi dia akan memaparkan semua maklumat yang telah saya configure pada router satu ni, pada router yang pertama ni, iaitu maklumat tunnel, maklumat addressnya, maklumat encapsulation protocol, OSPF, serta static route lah. Jadi ini yang akan kita perolehi daripada penggunaan command show running config. Jadi ini sebenarnya penting, command show run ini. Antara lainnya, kalau kita lihat dalam sesebuah organisasi, satu device itu bukan hanya di configure oleh satu user saja, ataupun satu network administrator saja. Sebaliknya mungkin ada 2 atau 3 orang yang akan configure pada satu router ataupun satu device. Maka apabila ramai yang configure, jadi agak sukar untuk kita lihat, ataupun agak sukar untuk kita pastikan address apa yang digunakan, protokol apa yang digunakan dan sebagainya. Jadi command show running config ini akan membantu network administrator tersebut melihat previous implementation pada networking device. Jadi mudah untuk dilakukan proses enhancement ataupun ada proses troubleshooting, maintenance dan sebagainya. Baik, yang kedua adalah show interface. Baik, kita cuba show interface. Jadi di sini interface ni merujuk kepada interface yang digunakan pada router tersebut. Jadi dia ada fast internet, ada serial connection dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk melihat show interface bagi serial port. Okey, contohnya show interface serial 020. Jadi sini dia akan memaparkan beberapa maklumat. Antaranya adalah jenis ataupun internet address bagi serial 020. Kemudian selain daripada itu, bandwidth yang digunakan, delay bagi laluan tersebut, ada 20,000 mikrosecond. Sampai itu encapsulation type-nya, di sini menggunakan PPP, point to point, dan beberapa maklumat-maklumat yang lain dapat diperhatikan dengan menggunakan command show interface tadi. Dan kemudian kita juga menguji pada maklumat lain, show ARP. Seperti mana yang kita sedia maklum, ARP ni adalah digunakan untuk melihat mapping di antara MAC address dan IP address. MAC address dan IP address. Jadi di sini dapat diperhatikan address bagi router tersebut adalah 192.168.10.1 dan dimappingkan dengan MAC address ataupun physical address. Di sini nyatakan sebagai hardware address dengan MAC address yang dinyatakan ni lah, iaitu 00E0, B0ED dan 2A01. Jadi ini merujuk kepada penggunaan maklumat show ARP tadi. Baik, yang seterusnya adalah penggunaan show IP route. Show IP route. Show IP route ni adalah seperti yang kita dah belajar pada kelas yang lepas, merujuk kepada routing table yang menghubungkan router ni kepada connected network, directly connected network, dan juga remote network. Yang mana kalau kita menggunakan command show IP route, dia akan memaparkan routing table laluan daripada router tersebut, iaitu router 1 kepada destinasi
ataupun kepada remote network router berkenaan. Jadi di sini dia dinyatakan C ni merujuk kepada directly connected, manakala L ni adalah local. Dan kita ada O, memandangkan kita guna OSPF, jadi O tersebut merujuk kepada OSPF version 2 lah, sebab ia menggunakan IPv4. Dan kita juga ada S kat sini. S merujuk kepada static route. Ni static route. Baik, ini merujuk kepada laluan routing yang ada pada router yang pertama. Jadi C dan L merujuk kepada directly connected network, manakala O dan S merujuk kepada remote network. Jadi di sini dipaparkan juga laluan tersebut akan melalui interface yang mana. Di sini juga kita ada administrative distance, merujuk kepada protokol tersebut lah. Sebagai contoh, OSPF administrative distance adalah 110, manakala static administrative distance dia adalah 1. Baik. Yang seterusnya kita dapat perhatikan command show protocol. Show protocol. Show protocol ni jaranglah kita guna. Macam saya memang jarang guna lah. Di sini dinyatakan show protocol, internet protocol ataupun IP routing is enabled, dan beberapa maklumat-maklumat lain lah berkenaan dengan interface tersebut. Baik. Saya lebih suka menggunakan show IP interface brief. Jadi di sini dia lebih detail lah maklumat yang disampaikan, iaitu maklumat address interface ni, IP address yang digunakan, dan status bagi address dan interface tersebut, sama ada up ataupun down. Kalau up kedua-duanya, maksudnya kedua-duanya bersedia untuk menerima dan menghantar data. Begitu juga dengan interface lain yang telah pun diaktifkan. Dia ada interface yang down, sebagai contoh Gigabit internet ni 001. Di sini kita dapat lihat administratively down dan protokol juga down. Jadi kenapa down? Sebab kita tidak assign sebarang address bagi interface tersebut. Baik. Dan seterusnya kita lihat show version. Show version. Show version merujuk kepada version iOS bagi router tersebut lah. Kita menggunakan show version. Jadi di sini dia memberikan makluman berkenaan dengan Cisco iOS router ni, version yang keberapa. Version iOS ni merujuk kepada version-version yang telah diupdate ke ataupun tak update dan sebagainya. Samping itu dia juga merujuk kepada maklumat sistem image file yang disimpan dalam boot flash dan seterusnya lah. Dan kita juga ada teknologi package license. Kalau kita lihat security key 9 dia ni tidak update lagi lah. Tidak update lagi. Kemudian dia akan memaparkan juga maklumat hardware, physical hardware bagi router tersebut, daripada segi interface port yang available pada router tersebut, memory space bagi router tersebut, flash memory dan sebagainya. Baik. Ini adalah beberapa command dapat kita perhatikan pada penggunaan command show. Pada penggunaan command show. Baik, di samping itu kita juga ada menggunakan beberapa maklumat command lain, yang antara lainnya adalah ipconfig. ipconfig. Jadi apakah fungsi ipconfig ni? Jadi kita lihat pada maklumat di sini. On a Windows computer, the IP address of the default gateway can be viewed by using the ipconfig command. Jadi untuk memaparkan semua maklumat address, sama ada address physical address ataupun MAC address, IP version 4 dan IP version 6, serta subnet mask, default gateway dan sebagainya dipaparkan di dalam maklumat ipconfig. Baik, dapat kita perhatikan di sini.
Sebagai contoh, kalau dalam view ini kita gunakan command config ipconfig, dapat kita perhatikan sini bila saya gunakan ipconfig, jadi dia memaparkan beberapa maklumat, antara lainnya adalah wireless LAN, adapter wireless network connection. Jadi kalau saya ada wireless card kat sini dia paparkan, tetapi wireless card saya ni, wireless LAN adapter ni saya unable ataupun disable. Jadi di sini dia tulis media disconnected. Yang saya gunakan adalah internet adapter local aerial connection. Jadi dipaparkan maklumat yang pertama adalah DNS server ataupun saya punya work group, kemudian IPv6 address bersama IPv4 subnet mask dan gateway, gateway address. Tetapi jika saya menggunakan command ipconfig all, di sini dia memaparkan maklumat yang lebih detail berkenaan dengan address bagi komputer ini. Antara lainnya di sini dipaparkan, bila kita type ipconfig all, memaparkan use PC, iaitu hostname bagi PC ini, word group, kemudian menyatakan di sini adalah wireless network connection yang merujuk kepada physical address ataupun MAC address bagi wireless network ni. Media state ni merujuk kepada sepatutnya IPv4, tetapi jika saya disconnect ataupun disable, jadi dia tidak memaparkan sebarang maklumat lah. Sama juga dengan wireless network connection yang kedua. Kemudian kita ada internet adapter local area network, dipaparkan juga di sini. Ini antara perbezaan di antara ipconfig dan ipconfig/all. Dipaparkan juga physical address, yang merujuk kepada hardware address ataupun MAC address bagi PC ini, yang diletakkan ataupun di assign pada network interface card. Dan physical address ni dia tidak boleh diubah lah, macam yang dapat kita perhatikan pada IP address. Kemudian menggunakan DHCP, dynamic host, yang mana dia membekalkan address secara automatik kepada klien, yang kita dapat lihat pada beberapa siri lab yang lepas. Kemudian kita ada IPv4 link local dan IPv4 address, subnet mask, dan default gateway dan sebagainya. Jadi ia memaparkan maklumat yang lebih detail apabila kita menggunakan command ipconfig/all. Baik. Jadi kita lihat poin yang kedua. The ipconfig/all command can be used to view the MAC address as well as other important details regarding the layer 3 addressing of the device. Ini yang telah kita lihat tadi. Apabila kita menggunakan ipconfig/all, maka banyak maklumat yang dapat kita perolehi daripada penggunaan command ini tadi. ipconfig/display DNS command display all the cache DNS entries on the Windows computer system. Jadi kita cuba lihat apakah yang dipaparkan pada maklumat ipconfig slash display DNS. Display DNS. Dia memaparkan cache ataupun history DNS yang telah diakses oleh pengguna pada PC ini tadi. Kita lihat yang pertama tadi, ipconfig/display DNS. Jadi di sini dapat diperhatikan bahawa ada pengguna PC ini telah akses kepada satu aplikasi Zoom. Di sini juga diberikan public address merujuk kepada aplikasi ini tadi. Jadi dia ada beberapa aplikasi yang merujuk kepada aplikasi Zoom, dan ada juga aplikasi-aplikasi lain lah. Sebagai contoh, ini aplikasi pms.edu.my. Selain daripada tu, kita ada Cisco Webex,
dan juga ada beberapa domain servis yang lain lah, spmp.apml.edu dan sebagainya. Jadi di sini dapat kita perhatikan bahawa penggunaan ipconfig/display display DNS command berupaya untuk display ke semua cache DNS entry yang telah dilakukan pada Windows Community System kita. Dia menyimpan history DNS yang telah kita akses dalam waktu semasa. Baik. Seterusnya kita dapat lihat berkenaan dengan ARP command. ARP command seperti yang saya maklumkan tadi, ARP digunakan untuk ARP ni dia table, digunakan untuk mapping di antara IP address IPv4 dengan kita punya physical address. Kenapa dia nak mapping? Sebab untuk proses connection ataupun penghantaran data yang pertama, biasanya switch ni dia akan broadcast address kepada semua recipient, kepada semua destination. Jika destination tersebut bukanlah destination yang tepat, maka paket ataupun data tadi akan di drop lah, akan digugurkan, dan hanya data yang tepat sahaja akan disimpan. Dan data yang tepat tadi akan reply semula kepada switch yang menyatakan bahawa address tersebut, iaitu 10.00.4 adalah berpadanan ataupun dimappingkan dengan port switch pada switch yang pertama ni lah. Port switch yang saya maksudkan adalah MAC address bagi port tersebut. In case kalau ada penghantaran yang seterusnya, jadi switch ni tidak perlu broadcast lagi kepada destination tersebut. Dia hanya hantar terus kepada maklumat ataupun maklumat destination, iaitu 10.00.4, merujuk kepada ARP table tadi. Merujuk kepada ARP table tadi. Contoh ni kan tadi 10.00.4, jadi dia punya physical address adalah 0.12.3f.d4.6d1b ni. Ni contoh. Baik. Jadi on the Windows computer, the ARP/A command list all devices currently stored in a ARP cache of the particular host. Baik. Jadi kita boleh cuba dengan menggunakan command ARP/A. Baik, sini dia akan memaparkan dia akan memaparkan maklumat di antara internet address ataupun IP address yang telah dimappingkan dengan physical address ataupun MAC address, ataupun nama lainnya hardware address. Dia mappingkan. Ini bermaksud jika ada penghantaran data yang mana data itu perlu dihantar kepada 10.10.32, maka data daripada switch tersebut akan terus menghantar melalui maklumat physical address tadi yang telah dinyatakan dalam ARP table. Sebab by default kesemua data ni tak ada, dia tak mapping lagi. Bila tak mapping, dia kena broadcast satu-satu untuk mendapatkan data ini. Dan biasanya penyimpanan data ini adalah secara sementara, kerana data mapping ini disimpan di dalam RAM, jadi ingatannya secara sementara. Selepas switch tersebut restart sebagai contoh, maka semua data ni telah terhapus ataupun terpadam, dan perlu dilakukan proses broadcast seperti yang telah dilaksanakan pada awal-awal sebelumnya. Seterusnya, the IPv4 address, physical address and the type of addressing, sama ada static ataupun dynamic, is display for each device. Ini telah kita dah nyatakan pada command prompt tadi, command line interface tadi, yang mana ia merujuk kepada beberapa maklumat, antaranya physical address, IP address, type of address dan sebagainya. The ARP cache can be clearly using the command ARPD. Jadi ARP ini boleh kita padam menggunakan command ARP/D.
Di sini nyatakan ARP entry deletion fail. The requested operation require evolution. Jadi disebabkan switch ni bukan dikonfigurasi oleh saya. Jadi kemungkinan network administrator telah deny access bagi memadam arahan dalam ARP table tadi, bagi tujuan keselamatan lah. Baik, kita tengok yang seterusnya, merujuk kepada penggunaan the show IP interface brief. Ini telah saya maklumkan tadi, yang mana bila mana kita menggunakan show IP interface brief, maka dipaparkan semua maklumat berkenaan dengan status protokol pada interface tersebut. One of the most frequently used command to verify interface configuration and status of all interface is a show IP interface brief command. This command provide more abbreviated output that the show IP interface command, and provide a summary of the key information for all of the network interface on the router. The command display various information including the IP address assigned to each interface, and the operational status of the interface. Jadi ini penggunaan show IP interface brief. Kalau kita lihat, sebenarnya show IP interface brief sebagai contoh, sekejap, saya try masuk pada PC. Dia tak boleh masuk. Sebenarnya dia digunakan pada configuration. Saya tengok pada configuration router sebagai contoh. Di sini kita gunakan show IP interface brief. Jadi di sini dia paparkanlah maklumat bagi interface tersebut, merujuk kepada router yang pertama lah. Jadi sini router pertama menggunakan GE000, addressnya dan status of address. Status dia up dan protokol up. Protokol ni merujuk kepada configuration yang kita lakukan pada interface ni. Configuration tu merujuk kepada routing protocol, addressing dan sebagainya. Manakala status merujuk kepada physical connection pada bahagian interface ni. Adakah menggunakan kabel yang tepat dan sebagainya lah, telah diaktifkan dan sebagainya. Baik, itu adalah merujuk pada command show IP interface brief. Baik, seterusnya adalah baik, selesai. Jadi itu adalah beberapa command yang dapat kita perhatikan yang merujuk ataupun membantu network administrator untuk troubleshoot dan maintain network configuration. Yang dilakukan ada di antaranya dilakukan pada router dan ada di antaranya dilakukan pada PC. Baik, itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap pelajar boleh mendapatkan sedikit maklumat melalui lecture pada hari ini, lecture secara offline pada hari ini, dan kita jumpa untuk kelas yang berikutnya. Jadi terima kasih.